guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung terbaik, dan ini adalah dapatan terkini dan berita baik buat Kerajaan Pakatan Harapan di negeri Selangor, khususnya sahabat-sahabat semua, kerana dikatakan melalui dapatan terkini 70% anak muda dan juga rakyat Selangor mahukan Selangor ya dipimpin oleh Kerajaan Pakatan Harapan atau Kerajaan Perpaduan ya, dibandingkan PN Pembangkang ya. Mereka mau menolak PN dan mahukan PH memerintah di negeri Kelantan. Ini adalah perkara yang baik sahabat-sahabat semua, kerana kita percaya dengan kerja yang cemerlang ya daripada Esko Selangor, Menteri Besarnya, ini dapat dinilai sendiri oleh rakyat dan anak-anak muda di negeri Selangor. Ya, ini bukan daripada saya sendiri sahabat semua, tetapi ya kenyataan terkini daripada Menteri Besar Negeri Selangor. Jadi tanpa buang masa, saya mau kita mendengar apakah yang dinyatakan oleh Menteri Besar Selangor ini. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti dan juga dengar sendiri kenyataan daripada Menteri Besar Selangor, Sri Anwar Ibrahim. Petani-petani telah mendapat sumbangan hampir RM900 daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri untuk mereka tangani masalah kehidupan dan kesan peningkatan harga barang yang berlaku seluruh dunia. Petang tadi saya di Kampung Cina, Kampung Tiram Setia, dan malam ini saya bersama dengan adik-adik, kakak-kakak saya dan kawan-kawan saya daripada wanita dan angkatan muda yang sengaja kita pilih kawasan di Dun Perbatang, di Parlimen Tanjung Karang. Kita rasa dengan kekuatan angkatan muda dan wanita, kita boleh memenangkan parti-parti di bawah naungan Kerajaan Perpaduan dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, nampaknya serangan, cubaan untuk mempermainkan persepsi bahawa mereka boleh ambil Selangor cuba dibuat dengan begitu bersungguh-sungguh, macam disebut oleh saudara Adam, oleh saudara Kamil sebentar tadi, bahawa sebenarnya mereka tidak ada asas hujah nak serang kelemahan kita. Sebab itu digunakan isu-isu dan sentimen orang luar, sentimen tentang kononnya kita tidak buat dengan sebaik mungkin. Tetapi faktanya yang jelas yang ada depan mata, baik ketika kita berdepan dengan bencana banjir, baik ketika COVID-19 tadi disentuh, salah satu penceramah sentuh tentang selangkah. Dalam ucapan parlimen baru ini, saya telah sentuh tentang kebocoran MySejahtera, kebocoran maklumat MySejahtera yang telah mengakibatkan ramai terkesan dan ramai berpotensi terkena dengan penipuan-penipuan dalam talian yang begitu berleluasa mutakhir ini. Sebab apa? Sebab ketika kita perkenal selangkah, walau kita kena serang, walau kita kena tekan, walau kita kena perburukkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, sebenarnya selangkah yang kita perkenalkan dulu adalah satu-satunya aplikasi penjejakan kontak ataupun penjejakan nombor dan penjejakan maklumat yang mendapat kelulusan daripada PDPA. Apa dia PDPA? Ia adalah berkenaan dengan kawalan kepada maklumat peribadi, maklumat pribadi orang yang mendaftar. Alhamdulillah, sehingga kini kita tak dengar kata-kata ataupun maklumat-maklumat ada kebocoran daripada maklumat selangkah. Tetapi dalam MySejahtera ada kebocoran yang besar. Maklumat-maklumat yang berlaku dikatakan sebelum pilihan raya lepas, yang telah mengakibatkan ramai daripada kita terdedah kepada isu keselamatan dan hak mereka selaku rakyat dan warga dalam negara kita. Itu baru satu contoh. Kalau saya nak sebut tentang vaksinasi, saya akan ceritakan nanti
Kenapa? Sebenarnya kita harus kerja keras. Kerja keras untuk pastikan Pakatan Harapan dan sekutu kita dalam kerajaan perpaduan menang di negeri Selangor dengan bergaya. Kerana saya sebut berulang kali, saya sebut tadi di Tanjung Karang, malam semalam saya sebut di kawasan Sabak Bernam di Dun Sungai Air Tawar. Kerana ini adalah masa terbaik untuk kita selaras balik dengan kerajaan persekutuan. Bila kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan bersetentang dan tidak dalam keadaan nada yang sama. Saya melalui pengalaman selaku ahli Dewan Negeri, saya melalui pengalaman dan mengalami pengalaman dalam selaku esko kerajaan negeri dan menteri besar. Kadang-kadang kita nak ambil hak kita pun sampai dihalang, sampai diperkotak-katikkan. Ni malam ni saya nak bagi tahu, kerajaan negeri dalam rekod kertas putih berkenaan dengan pembelian dan perolehan vaksin menunjukkan kerajaan negeri Selangor membeli lebih 900,000 vaksin-vaksin untuk kita inject dan inokulate rakyat di dalam negeri Selangor untuk percepatkan proses herd immunity ataupun mencapai proses rakyat yang terlindung ataupun terkurang kesan daripada COVID-19. Tapi saya nak cerita, begitu sukarnya pada ketika kita bincang dengan pihak persekutuan yang hostile, yang niatnya kita tidak ketahuan. Saudara, sebenarnya kerajaan negeri sudah mulakan inokulate ataupun mencocok vaksin seawal bulan 8 atau bulan 7. 20,000 kita telah selesaikan. Kita sebut kepada wakil kerajaan persekutuan, biar kerajaan negeri beli, biar syarikat-syarikat yang nak cepat tu bayar. Tak payahlah kita nak bagi percuma semua. Tetapi pada masa tersebut kita tak dibenarkan pun untuk ambil vaksin kita untuk pusingan yang kedua. Sebab apa? Sebab saya tak faham. Menteri pada ketika itu, kerajaan pusat pada ketika itu halang kita untuk cepatkan vaksin yang kita beli sendiri. Saya ambil pengalaman lain sewaktu kita menguruskan peralihan penstrukturan air. Masalah penstrukturan air Selangor ni sebenarnya hanya lengkap selengkap-lengkapnya tahun bila? Tahun 2019. Mula zaman Dr. Khair Toyo, selesai semasa Amiruddin Syari. Di antara Khair Toyo dengan Amiruddin Syari ada Datuk Seri Tan Sri Khalid Ibrahim arwah dan juga Azmin Ali. Kenapa tak selesai? Sebab ada beberapa pertikaian. Antara pertikaian pada ketika itu ialah pengambilan splash. Kerajaan pusat melantik satu valuer, kerajaan negeri lantik valuer. Nak announce value splash tu pun tak jelas sampai ke sudah. Akhirnya terjadi itu bila? Jadi selepas kerajaan pusat bertukar pada kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2018. Saudara, alhamdulillah, walaupun nampak kita ini semuanya berjaya menempuhi cabaran-cabaran tersebut, ketika dalam keadaan bencana, ketika keadaan keributan ekonomi, ataupun ketika dalam keadaan-keadaan tertentu, tetapi sebenarnya cabaran atau tekanan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan yang kadang-kala bukan sebab arahan politik, tetapi kerana ketidaksesuaian ataupun kebimbangan pegawai-pegawai menyebabkan pertumbuhan kita berjalan dengan sedikit lambat. Penyelesaian yang boleh selesai dalam tempoh setahun jadi 10 tahun. Penyelesaian yang boleh tempoh 6 bulan jadi 7 bulan, 9 bulan, 3 tahun. Inilah sebabnya saya percaya ini masa terbaik untuk Selangor sedikit menikmati kelonggaran dan ketenangan. Walaupun kita hadapi semua ini dengan tenang, walaupun kita hadapi semua ini dengan semangat yang kental, tapi saya percaya rakyat negeri Selangor deserve yang lebih baik. Dan cara mendapatkan lebih baik pada pilihan raya ini, pilihan raya negeri ini,
pastikan yang pertama, kestabilan kemakmuran politik dapat dijamin dengan kekalkan Pakatan Harapan dan memberikan kemenangan kepada rakan-rakan kongsi dalam perpaduan ataupun kumpulan perpaduan yang telah ditubuhkan di peringkat Putrajaya. Saudara-saudari, ia bukan mudah. Sudah bertahun-tahun kita berbeza pandangan, sudah bertahun-tahun kita mungkin berbeza-beza sedikit, tetapi apa yang saya sebut berulang kali, malam semalam sampai ke hari ini, kita perlukan perubahan dan anjakan ini. Untuk apa? Untuk jamin apa yang dikatakan kestabilan politik. Kalau tidak, Perdana Menteri, kerajaan yang memerintah takut nak buat parlimen. Setiap hari kira ahli parlimen cukup tak cukup. Lihat apa yang berlaku pada kerajaan perpaduan sekarang. Perdana Menteri yang sudah ada jaminan dan juga MOU, memorandum ataupun perjanjian di antara semua parti-parti, 19 parti, 148 ahli parlimen, semua dah sign, semua dah kata persetujuan. Perdana Menteri dengan penuh yakin tabelkan undi percaya di parlimen. Bila kita tabelkan undi percaya di parlimen, PN sepatah pun tak berani nak tentang, malahan kata undilah kamu akan menang. Ini contoh bagaimana kestabilan dapat kita pertahankan dan kita dapat menarik kepercayaan pelabur-pelabur serta masyarakat untuk datang dan membuat keputusan. Buktinya, semalam negeri Selangor baru saja menerima pelaburan yang besar. Kita terima daripada Australia syarikat NextDC yang akan membuka data center ataupun pusat data. Data-data center inilah yang akan membantu pengaliran maklumat dan penjagaan maklumat yang lebih cekap. Malahan data center ini akan menjadi data center Tier 4. Tier 4 ini adalah data center pertama dan terbaik di Asia Tenggara, dan mereka pilih Petaling Jaya di negeri Selangor dan Malaysia sebagai pusat penubuhan dan juga pembinaan data center mereka. Kita dah bincang sebenarnya setahun lepas. Sebab apa mereka yakin dengan Selangor? Sebab dasar kita konsisten. Sebab apa mereka confirm untuk turun juga di Malaysia dan Selangor? Sebab mereka tengok kestabilan dan kemakmuran yang sedang digembeling oleh kerajaan persekutuan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu kawan-kawan dan tuan-tuan sekalian, malam ini saya setuju dengan pandangan beberapa pimpinan tadi bahawa kita kena perlu tetap kerja keras. Walaupun data yang saya ada, maklumat yang saya ada, susulan yang saya buat, spot check yang saya buat tanpa diketahui oleh pimpinan-pimpinan di bawah, saya yakin dengan jentera mood yang ada di negeri Selangor, kita masih boleh menang dengan two-third majority ataupun majority 2/3. Malahan saya juga yakin beberapa kerusi di Anjung Utara yang pilihan raya umum lepas dimenangi oleh PN, kalau ikut pecahan don-donnya, seperti beberapa kursi di Sabak ataupun di kawasan Permatang, di kawasan Sungai Burong, hatta di Kuala Selangor, masih boleh kita kekalkan sebagaimana pencapaian kita pada tahun 2018. Sebab apa? Sebab rakyat Malaysia, rakyat negeri Selangor, warga negeri Selangor tak mudah tertipu. Apatah lagi kelak kelok dan juga gelembung mereka tu nak dibawa daripada orang negeri Kedah, nak banding dengan negeri Selangor. Saya tak nak hina, saya tak nak kutuk, tetapi sampai dia tak ada panglima lokal, bawa panglima daripada negeri Kedah. Untuk apa? Untuk memburukkan dan menipu rakyat seolah-olah kita tak menjaga mereka. Saya tengok ucapan-ucapan yang diberikan oleh wakil rakyat mereka ataupun pimpinan mereka, yang sebahagiannya saya dah jelaskan dalam Dewan Negeri. Dia sebut pemberian bonus mengikut prestasi juga entah ke mana tidak berlaku. Wah, ni aku nak beritahu ni, kita dah buat 2019 pemberian bonus berdasarkan prestasi. Tapi tahun 2020, 2021 dan 2022 kita tak buat. Kenapa? Kerana masa tu pandemik.
Jadi bila pandemik orang susah, kita takkan nak kena hukum orang dan juga nak timbang orang dalam keadaan susah senang macam ni. Kita pun ada hati perut. Cuba kita buat. Nanti dia kata tak prihatin dengan penjawat awam. Cuba kita buat. Macam sekarang kerajaan negeri lancarkan kempen besar-besaran untuk menurap jalan seluruh negeri Selangor. Keseluruhan ada 200 lebih batang jalan. Kerajaan PBT saja lebih 122 batang jalan. Panjang kilometernya lebih 190 kilometer. Seluruh negeri Selangor. Ada pula kata ini nak pilihan raya. Hari tu sibuk jalan berlubang. Bila kita tampal jalan, ini semua gula-gula pilihan raya. Benda yang kamu nak ni sebenarnya, kamu nak apa? Nak asal boleh attack, asal boleh tentang, asal boleh lawan. Akhirnya dia jadi meludah ke muka mereka sendiri. Ia terbukti ketika dalam sidang parlimen 2-3 hari lepas, bila kerajaan mengambil keputusan, kita ada satu laporan audit. Laporan audit yang mendedahkan beberapa kepincangan pentadbiran. Bermacam-macam alasan mereka. Tak perlu bahas, ini tak kena dengan aturan parlimen. Bahas sajalah. Rupanya bila bahas kita tahu dia takut kita ulang. Pembelian ventilator. Ramai orang mati kerana tak dapat ventilator. Tetapi kerajaan di bawah pimpinan PM yang kata best, yang kata bersih, yang kata stabil, beli ventilator sepatut 500 sampai 200. Daripada 200, 98 saja boleh guna. Macam mana rakyat yang terpaksa pakai ventilator dapat guna ventilator? Dah lepas tu guna lagi beberapa juta untuk beli yang lain. Kita tak cakap lah ini semua kenapa berlaku. Tetapi ini berlaku kerana pembelian dibuat secara terus. Pembelian dan projek secara terus dan tak berhati-hati. Yang tak disemak. Lepas tu parlimen tak dibagi bersidang. Dah berlaku 2020, 21 sampai 2023 kita hanya tahu. 2023 kita tahu kes dah lepas, hal dah berlalu. Sampai hari ini kalau kita dengar dia punya ceramah, Abah lah paling bagus jaga kerajaan. Kalau orang lain entah-entah ramai orang mati. Hei, tengok fakta. Ramai orang muflis ketika bila? Ketika PN berintah. Ramai orang bunuh diri ketika bila? Ketika PN berintah. Ramai orang gantung bendera putih waktu bila? Ketika PN berintah. PH ambil alih dengan hutang yang tinggi, dengan macam-macam masalah. Kita lihat penyelesaian sampai ke akar. Sebab itu kerajaan pusat dalam pengumuman belanjawan yang diumumkan oleh Perdana Menteri, kita lupuskan dan keluarkan ramai beberapa pandangan survey yang saya teliti. Ada beberapa penelitian yang dibuat oleh pasukan kita semenjak daripada bulan November sampai sekarang tanpa henti. InsyaAllah rakyat sedia untuk memberikan sokongan, malahan sokongan kepada rakyat kepada pentadbiran negeri Selangor pada detik sampai 23-26 hari bulan Mei yang lepas. Sokongan itu sebenarnya mencecah hampir paling tinggi dalam sejarah negeri Selangor. Lebih 70% rakyat negeri Selangor. Orang Melayu, orang Cina, orang India, saya boleh katakan menyatakan mereka puas hati dengan hala tuju pentadbiran yang kita ada. Maknanya apa? Maknanya sekarang kita kena kerja cari mereka. Jangan mereka mudah ditertipu dan diperdaya. Ataupun paling kurang mereka dilemahkan semangat untuk keluar mengundi. Ini kadang-kadang jadi. Sebab ini kali kedua mereka turun mengundi selepas 6-7 bulan. Mungkin ada macam-macam perkara, macam-macam helah dia nak buat. Dia tahu dia dah kalah, dia akan sambung. Orang-orang ni bukan saya tak kenal, sebagiannya saya kenal. Mereka boleh buat apa saja. Kalau parti sendiri dia boleh khianat. Pemimpin yang naikkan orang macam ni boleh dia khianati pada pimpinan ataupun orang yang meningkatkan dan menaikkan orang macam ini. Saya percaya dia boleh buat macam-macam. Sebab itu kita tak boleh complacent. Kita tidak boleh terlalu selesa. Tetapi kita jangan panik. InsyaAllah kerajaan negeri berterusan. Mulai minggu ini saya berada di Ajung Utara. Saya dah sebut dengan Tuan Haji Yayang, Jumaat, Sabtu minggu depan
kita akan turun di kawasan selatan Selangor, termasuk tempat Ketua Pembangkang di Sejangkang, untuk pastikan Sejangkang berubah di bawah PHBN dalam pilihan raya akan datang. Terbaik itu dia sahabat-sahabat semua ya, kongsian yang padu ya daripada Menteri Besar Selangor dengan data, dengan dapatan yang didapati hari ini seperti mana yang saya katakan tadi, lebih ya 70% anak-anak muda maupun ya rakyat Selangor mahu untuk Kerajaan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Amiruddin Shah ini mahu untuk kekal menjadi kerajaan. Mereka tidak mahu Perikatan Nasional PAS dan juga bersatu menjadi kerajaan, kerana diyakini hari ini sahabat-sahabat semua dengan kemajuan, dengan amanah yang diberikan kepada Kerajaan Pakatan Harapan di Selangor hari ini menampakkan signal positif. Rakyat hidup dengan baik sekali sahabat-sahabat semua. Berbagai bantuan dasar inisiatif yang dilakukan. Jadi rakyat Selangor hari ini, adakah anda ya mahu kerajaan ini, Kerajaan Pakatan Harapan ini diteruskan, atau ya mahu untuk kerajaan ataupun pembangkang PN Perikatan Nasional mahu menjadi kerajaan? Hanya anda yang boleh menentukan. Karena itu sahabat-sahabat semua, apapun pendapat anda juga anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, geng takut Anwar juga. Ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut, bukan di kepala. Alright, sampai di sini saja. Terima kasih sekali lagi dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa, peribahasa mengatakan, dapat kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.